Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk tajuk adab bermusafir khusus untuk bahagian penilaian buku teks Pendidikan Islam tingkatan 3. Soalan pertama, nyatakan maksud bermusafir. Bagi soalan nyatakan, pelajar perlu memberikan jawapan yang tepat dan ringkas sahaja, kecuali untuk soalan maksud, pelajar perlu ambil maksud daripada teks. Maksud musafir, terus jawapan, seseorang yang keluar daripada kawasan bermukim. 1 poin, menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Okey, pastikan jawapan yang lengkap mengikut dalam buku teks. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Bagi soalan yang kedua, nyatakan dalil nakli daripada Al-Quran dan Hadis. Kita boleh rujuk buku teks. Galakan bermusafir. Sama juga yang pertama, nyatakan maksud, perlu memberi jawapan yang lengkap daripada buku teks. Begitu juga nyatakan dalil, perlu beri jawapan yang lengkap. Kita boleh rujuk buku teks. Contohnya, kita boleh ambil ayat daripada surah Al-Ankabut ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Sadaqallahul azim. Baik, selesai untuk soalan yang kedua. Seterusnya soalan yang ketiga. Jelaskan, pelajar perlu memberikan jawapan yang lengkap. 2. Hukum bermusafir berserta contoh. Pastikan ada contoh. Intro jawapan. Lebih baik sekiranya soalan-soalan sebegini pelajar terus buat jadual. Okey, buat kotak sebegini. Hukum, situasi, contoh. Seperti buku teks. Pertama, hukum wajib. Situasi bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Contoh, kita bagi satu contoh. Menunaikan fardu haji, menuntut ilmu. Okey, lebih daripada satu contoh pun boleh digalakkan. Kemudian hukum yang kedua adalah sunat. Bermusafir untuk melakukan perkara sunat. Contoh, menziarahi Masjid An-Nabawi di Madinah dan menghubungkan silaturahim. Okey, selesai jawapan untuk soalan yang ketiga. Bagi soalan yang keempat, terangkan 2. Adab bermusafir. Bila terangkan, pelajar perlu memberi jawapan yang lengkap beserta isi dan huraian. Isi, huraian, suka, supaya, untuk, kerana, agar. Intro jawapan buat adab bermusafir. Bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik. Isi. Huraian agar perjalanan dipermudahkan. Yang ini huraian. Melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi 3 orang. Isi. Agar, pun kita ambil agar keputusan dapat dibuat. Baik, selesai untuk jawapan yang keempat. Seterusnya soalan kelima. Jelaskan 2. Hikmah. Hikmah kebaikan mengamalkan adab bermusafir.
Soalan jelaskan perlu memberikan jawapan yang tepat, tiada isi dan huraian. 2 hikmah mengamalkan adab musafir. Intro jawapan. Pertama, ketua yang dilantik dapat melancarkan sesuatu perjalanan. Di sini tiada huraian, tetapi jika pelajar nak huraikan jawapan ini boleh dipersilakan. Okey, dia tiada yang suka tadi. Supaya untuk kerana agar. Ya, ini pun dah menjelaskan, dah menjawab kepada soalan yang memerlukan penjelasan. Yang kedua, dapat merapatkan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Okey, selesai untuk jawapan yang kelima. Seterusnya soalan ke-6. Tentukan hukum bermusafir bagi setiap penyataan berikut. Okey, situasi 1. Ahmad bermusafir ke England kerana mewakili negara dalam perlawanan bola sepak. Okey, pelajar rasa yang mana? Hukum 5 ni lah. Wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Okey, jawapan dia, situasi pertama harus. Kerana bermusafir untuk melakukan perkara yang harus, iaitu menyertai pertandingan sukan. Soalan kedua, Encik Ismail dan isterinya bermusafir menunaikan haji. Pelajar pun boleh rujuk pada buku teks. Menunaikan haji wajib. Yang kedua, bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Okey, pelajar perlu menjawab hukum ni saja. Ya, tak perlu hurai, tak perlu buat kotak sebegini. Okey, hukum wajib menunaikan fardu haji. Tulis di sini saja, wajib. Apa yang pertama tadi harus. Yang ketiga, Fatimah bermusafir bersama-sama dengan rakannya tanpa pengetahuan suami. Pelajar perlu berhati-hati dengan setiap pernyataan yang diberikan. Tanpa pengetahuan suaminya adalah haram. Bermusafir untuk melakukan perkara yang haram, antaranya isteri bermusafir tanpa izin suami. Okey, situasi yang ketiga haram. Okey, selesai untuk jawapan yang ke-6. Seterusnya soalan yang ke-7. Soalan kebat. Kenapa soalan ini soalan kebat? Kerana ada stimulus. Pernyataan soalan. Sektor pelancongan merupakan salah satu sumber menjana ekonomi negara. Okey, soalan. Kemukakan hujah anda. Hujah ni bagi pandangan untuk menyokong. Kita perlu sokong pernyataan ni. Kita tak boleh tentang pernyataan ni. Okey. Kebat isi huraian. Huraian lengkap. Kesimpulan. Huraian supaya, untuk, kerana, agar. Huraian lengkap boleh bagi kesan, boleh bagi bukti, boleh bagi contoh, boleh bagi dalil. Kesimpulan, oleh itu kita hendaklah kita perlu memberikan saranan kepada pernyataan ini, pada soalan kebat ini. Pada pandangan saya, kewangan yang dibelanjakan, ini contoh jawapan, kewangan yang dibelanjakan oleh pelancong dapat menyumbang kepada perkembangan ekonomi dalam negara. Okey, sini isi. Dapat menyumbang sampai dalam negara ni huraian. Okey, pelajar boleh menggunakan kreativiti sendiri. Ya, sama ada suka, menggunakan supaya, untuk, kerana, agar, ataupun perkataan-perkataan yang lain yang menghuraikan isi yang diberikan. Contohnya, belanjaan pelancong luar ke Malaysia akan merancakkan lagi ekonomi di negara ini
hasil daripada perbelanjaan mereka untuk penginapan, makanan dan lain-lain. Okey, jadi jawapan ini menyokong pernyataan tentang sektor pelancongan merupakan salah satu sumber menjana ekonomi negara. Ini huraian lengkap. Okey, dah selesai 3. Kemudian kesimpulan. Oleh itu, pihak yang berkenaan, kita boleh ambil pihak yang berkenaan, ataupun oleh itu kita hendaklah kreativiti pelajar untuk menulis jawapan. Oleh itu pihak yang berkenaan perlu mengambil langkah untuk menjadikan tempat pelancongan lebih menarik supaya ada huraian dalam kesimpulan sektor ini terus menyumbang kepada ekonomi negara. Okey, pastikan ada ayat untuk saranan. Oleh itu pihak yang berkenaan, oleh itu kita hendaklah Okey, yang ini kesimpulan. Okey, selesai soalan yang ke-7 untuk tajuk adab bermusafir. Baik, sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini, khusus untuk bahagian penilaian bagi tajuk adab bermusafir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.